Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan dari Abi Qatadah bahawa Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan baginda melencong. Aku juga melencong bersama baginda. Nabi SAW berkata, unzur, perhatikan. Faqultu, saya pun berkata, ini seorang yang berkenderaan, yakni datang. Ini pula dua orang datang. Itu tiga, sehingga kami menjadi tujuh, yakni 7 orang. Nabi SAW pun bersabda, jagalah sembahyang kita. Maksud baginda sembahyang subuh, sembahyang fajar. Faduriba ala adhanihim, mereka pun tertidur. Mereka pun tertidur dan tidak disedarkan kecuali oleh panas matahari. Mereka pun bangun lalu berjalan tak jauh dari situ, berjalan sedikit. Thumma nazalu, kemudian berhenti lalu berwudu. Bilal melaungkan azan, mereka pun bersembahyang 2 rakaat fajar. Kemudian mereka bersembahyang fajar dan naik pula kenderaan. Faqala ba'duhum li ba'd, ketika itu sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, sesungguhnya kita telah cuai dalam sembahyang kita. Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya tidak ada kecuaian pada tidur ataupun dalam tidur itu. Sebenarnya kecuaian ada pada jaga atau pada ketika berjaga. Apabila seseorang dari kamu terlupa sehingga tertinggal sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila teringatkannya. Wa minal ghad lil waqt, dan pada besok hari pada waktunya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Khalid bin Sumair, beliau berkata, Abdullah bin Rabah al-Ansari telah datang kepada kami dari Madinah. Orang-orang Ansar tufaqihuhu, satu dengan makna tufaqihuhu menyebut, mengatakan dia ni seorang faqih, seorang yang mendalam ilmunya dalam agama. Satu lagi, wa kanatil ansar tufaqihuhu, mana orang-orang Ansar mengajar agama kepadanya dengan mendalam. Fahaddatsana, beliau memberitahu kami, katanya Abu Qatadah menceritakan kepadaku, Abu Qatadah al-Ansari, Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup pandai ataupun pantas menunggang kuda, cukup pandai menunggang kuda. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan Jaisyal Umara, yakni tentera yang dipimpin oleh beberapa orang panglima. Bihadhil qissah, dia menceritakan kepada kami kisah ini, yakni kisah yang tersebut sebelum ini. Qala, dia berkata, falam tuqizna illa syams, tidak ada sesuatu yang menyedarkan kami selain dari matahari yang telah pun naik ataupun yang sedang naik. Faqumna wahilin li salatina, kami pun bangun dengan tergesa-gesa untuk mengerjakan sembahyang. Nabi SAW pula berkata, ruwaidan, ruwaidan, bertenang, bertenang. Sehingga apabila matahari telah agak tinggi naiknya, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa di antara kamu yang mahu mengerjakan 2 rakaat fajar, bolehlah dia kerjakannya. Maka bangkitlah orang yang telah biasa mengerjakannya dan orang yang tidak biasa ataupun tidak pernah mengerjakannya. Faraka'ahuma, Nabi SAW juga mengerjakannya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh supaya yunada bis salah,
supaya diseru untuk sembahyang, maka diserulah untuk sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkit menjadi imam kepada kami. Apabila baginda selesai bersembahyang, baginda berkata, ketahuilah sebenarnya kita memuji Allah kerana kita tidak berada dalam sesuatu perkara dunia yang menyibukkan kita sehingga tertinggal sembahyang itu, tetapi sebaliknya ruh-ruh kita ini berada di tangan Allah. Allah melepaskannya anna sya'a. Allah melepaskannya anna sya'a, bila dikehendakinya. Faman adraka minkum salatal ghadah, sesiapa di antara kamu yang sempat bersembahyang besok, yang sempat bersembahyang subuh ini besok hari, salihan, dengan baik, falyaqdi ma'aha mithlaha, maka hendaklah dia mengqadhakan seumpamanya bersamanya. Maka hendaklah dia mengqadhakan subuh bersamanya, mengqadhakan yang seumpamanya bersamanya, yang ini bersama subuh besok. Seterusnya riwayat dari Husain dari Ibni Abi Qatadah, dari Abi Qatadah dalam cerita ini katanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengambil ruh-ruh kamu bila dikehendakinya dan mengembalikannya bila dikehendakinya. Bangun, azanlah. Faqamu, mereka pun berdiri dan bersuci sehingga apabila matahari telah naik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit, fasalla bin nas, lalu baginda menjadi imam kepada orang ramai. Seterusnya riwayat dari Abi Qatadah lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama maknanya dengan hadis yang sebelumnya, tetapi di dalam ini baginda, dalam ini perawi berkata fatawaddaa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ketika matahari telah pun naik, fasalla bihim, dan baginda menjadi imam kepada mereka. Seterusnya riwayat dari Abi Qatadah lagi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kecuaian dalam tidur. Sebenarnya kecuaian itu ada pada berjaga, yaitu dengan ditakhirkan sesuatu sembahyang sehingga masuk waktu yang lain, ataupun yaitu dengan engkau mentakhirkan sesuatu sembahyang sehingga masuk sembahyang yang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang terlupa mana-mana sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat. Tidak ada kafarah baginya selain dari itu. Diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW pernah dalam satu perjalanan, mereka para sahabat tertidur sehingga tertinggal sembahyang fajar. Mereka baru sedar apabila terkena panas matahari. Fartafa'u qalilan, mereka pun beralih ataupun pergi ke tempat lain tidak jauh dari itu, hatta istaqallatis syams, sehingga matahari betul-betul naik. Thumma amara muadzinan, kemudian Nabi SAW menyuruh muadzin supaya azan. Kemudian baginda bersembahyang 2 rakaat sebelum fajar. Thumma aqama, kemudian muadzin itu mengiqamatkan untuk sembahyang. Thumma shallal fajr, kemudian Nabi SAW bersembahyang fajar. Diriwayatkan dari Kulayb bin Subh, dia menceritakan kepada perawi-perawi di bawahnya bahwa Zibriqan memberitahunya, diambilnya dari pakciknya Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Pakciknya itu berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan baginda. Baginda tertidur sehingga tertinggal subuh, sehingga naik matahari. Barulah Rasulullah SAW terjaga. Baginda pun berkata, tanahau an hadzal makan, beralihlah kamu dari tempat ini. Qala, perawi berkata,
Kemudian baginda menyuruh Bilal supaya azan. Kemudian mereka pun berwudu dan bersembahyang 2 rakaat fajar. Kemudian baginda suruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang subuh. Baginda pun bersembahyang subuh dengan menjadi imam kepada mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan lagi dari Dhi Mikhbar Al-Habashi. Beliau selalu berkhidmat kepada Nabi SAW. Dalam ceritanya berhubung dengan peristiwa ini juga, beliau berkata, dia pun berwudu. Maksud beliau Nabi SAW, yakni Nabi pun berwudu, lam yaltha minhu turab, dengan ringkas sekali sehingga tidak basah tanah. Lam yaltha minhu turab, wudu yang tidak basah pun tanah kerananya ataupun dengannya. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal azan. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu bersembahyang 2 rakaat dengan tidak gopoh, dengan tidak cepat. Kemudian baginda berkata kepada Bilal, aqim as-salah, iqamatlah untuk sembahyang. Kemudian baginda bersembahyang fardu dalam keadaan tidak gopoh. Qala an Hajjaj, perawi berkata meriwayatkan dari Hajjaj dari Yazid bin Sulaih, dari Yazid bin Sulaih, bukan dari Yazid bin Salih. Qala haddathani Dhu Mikhbar, dia menceritakan kepadaku Dhu Mikhbar, yaitu rajulun minal Habasyah, seorang lelaki dari Habsyah. Wa qala, dan dia berkata Ubaid, wa qala Ubaid berkata Yazid bin Sulh. Seterusnya riwayat dari Yazid bin Sulh dari Dhi Mikhbar, yaitu anak saudara kepada Najasyi. Dalam cerita ini dia berkata, fa'adzana, Bilal pun azan, wa huwa ghaira ajil, dalam keadaan tidak gopoh, dalam keadaan tidak gopoh. Seterusnya riwayat dari Abdurrahman bin Abi Alqamah, beliau berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, kami pulang bersama Rasulullah pada masa Hudaybiyah, yakni pada tahun berlakunya peristiwa besar di Hudaybiyah. Rasulullah SAW berkata, man yaklauna, siapa akan jaga untuk kita, yang dijaga waktu subuh untuk kita? Bilal pun berkata, saya. Mereka semua tidur sehingga naik matahari. Nabi SAW baru terjaga. Nabi SAW pun bersabda, lakukan seperti mana kamu biasa lakukan. Qala, kata perawi, kami pun melakukan, yakni seperti yang Nabi SAW suruh. Qala, Nabi SAW berkata lagi, fakadzalika faf'alu, begitulah kamu lakukan. Yani bagi sesiapa yang tertidur sehingga tertinggal sembahyangnya, ataupun sesiapa yang terlupa, begitulah kamu lakukan. Ini masih lagi bab ni, bab nama man nama an salatin aw nasiyaha, orang yang terlupa sehingga, orang yang tertidur sehingga tertinggal sembahyang, ataupun orang yang terlupa sembahyang. Masih lagi kita dalam bab tu. Kita telah baca saat ini beberapa hadis. Mula-mula start saat ini, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad. Sebut Hammad itu dia ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Kalau tidak sebut bin, boleh jadi keliru. Kalau Hammad bin Zaid, tak apa.
Hammad bin Salamah pun tak apa juga, orang besar-besar belaka tu. Tapi kalau Hammad bin Waqid, ini orang tidak kuat. Hammad mana yang dimaksudkan di sini? Ini orang tidak kuat kalau Hammad bin Waqid, yang mana perawinya ialah Ziyad bin Yahya. Ini dia ni dhaif. Ini Hammad mana? Dengan sebab itu kita tak dapat tidak kena tengok dalam kitab lain lah. Sebab tu kita hadis ni, hak moleknya nak baca, dia kena baca dengan syarah. Kepada orang yang pandai, dia tak boleh mana-mana sendiri, dia kena baca syarah. Misalnya dalam syarah kita, dia rayak saja. Kita nak tahu mana. Kalau dalam satu kitab hadis tu tak ada bin Hammad ni bin gapo, sebab ada juga hak dhaif. Kita nak tahu mana Hammad ni, Hammad mana. Kita kena tengok riwayat lain. Kalau dalam syarah-syarah dia rayak, misalnya sini dalam Nasa'i dia kata, dan Tirmizi dijelaskan Hammad mana yang tersebut dalam riwayat ini, iaitu an Qutaibah an Hammad bin Zaid. Begitu juga dalam riwayat Ibnu Majah ada sebut Hammad bin Zaid. Begitu juga dalam riwayat Imam Ahmad lagu tu juga, dalam Daraqutni lagu tu juga. Tapi dalam Daraqutni ada lagi riwayat dari tariq Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah pun ada juga. Jelaslah. Adapun Hammad bin Waqid, dia ni bukan perawi Abu Daud, hak dhaif tu. Kalau dalam Abu Daud ni ada Hammad, tak ada Hammad bin Waqid, itu tak ada. Tetapi Daraqutni ada ambil daripada dia. Daraqutni ada ambil daripada Hammad bin Waqid itu. Daraqutni ni seorang yang hebat. Dia kritik banyak tu hadis Bukhari Muslim tu, dia kritik lagi. Dia kritik sanadnya tak kemah sini. Tapi kitab dia sendiri tidaklah kemah mana. Itu tak apa waktu tu. Tak apa, cara ulama hadis ni dia lain. Dia kritik tu kemah, soal orang lain jawab, orang lain selesaikan persoalan dia tu, soal lain waktu tu. Macam Hafiz Ibnu Hajar telah jawab berapa banyak, dan berapa banyak juga Ibnu Hajar kata ni sedap kemah juga ni dia ni. Tapi dia sendiri dalam kitab dia tu Sunan Daraqutni tidak sekemah mana, sebab dia tidak syarat. Dia tidak syarat nak ambil hak tinggi, perawi-perawi dia tidak. Cuma syarat hak dia nak keluar walaupun dhaif. Ketika dia kritik tu soal lain, itu dia guna kaedah lah. Hak sana ni dia tahu tidak kemah mana pun dia ambil. Bukan bermakna seseorang tu kalau lah dia kritik bermakna hak dia tu bersih belaka. Tidak gitu. Bukhari sendiri pun tidak serupa. Tulisan dia dalam kitab-kitab lain dengan tulisan dia dalam Sahih Bukhari tak serupa. Pandangan ulama tak serupa. Hak lain tu lebih kurang hak lain. Sebab apa? Dia tidak ada iltizam, orang kata dia tidak mengikat diri dia untuk mengemukakan hadis-hadis yang tinggi syarat dia, tidak. Untuk hak lain, untuk Bukhari itu je lagu tu. Sebab tu banyak yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari ada dalam kitab Bukhari yang lain. Bukan kerana dia tidak tahu, dia tidak masuk dalam Bukhari itu, tetapi kerana tidak menepati syarat Bukhari. Walaupun dia sendiri ada dalam kitab dia lain, misalnya dalam kitab At-Tarikhul Kabir ada sebut. Begitulah cara ulama hadis ni. Abu Qatadah menceritakan, dia kata bahawa Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan, anda sudah sebut dah baru ni, kesimpulannya tiga kali Nabi SAW ni tertidur sehingga tertinggal sembahyang subuh tu 3 kali dengan sahabat-sahabat dia. Itu jelas daripada hadis-hadis. Baru ni kita sudah sebut dah, tak perlu ulang pula. Nabi SAW pun melencong, berjalan-jalan, qana lah, kita kata qana, pergi lagi. Aku pun pergi gitu juga. Dia pun kata tengok orang, sini nampak peristiwa ni, hak ni lain daripada hak dulu. Sebab hak dulu ramai-ramai, berhenti ramai-ramai, hak ni tidak. Nabi SAW kata tengok, ada orang ke tidak? Saya pun kata itu seorang, waktu tu 2 orang pula, waktu tu 3 orang pula, sampai kami 7 orang. Nabi SAW pun kata jagalah semaya ni, yang ni semaya subuh.
faduriba ala adhanihim. Duriba ala adhanihim, apa ni bahasa Arab, dia guna bahasa kiasan, seperti dalam Quran juga, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Darabna ala adhanihim bukan makna kami pukul telinga mereka, makna kami tutup telinga mereka sehingga mereka tak dengar apa yang berlaku di sekeliling. Maknanya jendera betul. Maksudnya di sini sehingga mereka itu tertidur betul. Itu makna sehingga telinga mereka dipukul, bukan dipukul, ditutup. Maksudnya yaitu sehingga mereka tertidur. Faba aiqazan, tak sedar mereka itu kecuali kena panas matahari baru sedar. Mereka pun berjalan sedikit, tak jauh sangatlah jalan Hunayyah. Thumma nazalu, kemudian baru turun. Maknanya dia baru ni kita sudah bincang juga. Makna dia tidak buat situ juga. Sebab itulah Imam Abu Hanifah dia kata hak ni dalam menyelesaikan hak ni, dia kata sebab masa tu matahari tengah naik, dia tak pergi sembahyang. Dalam hadis yang lain dia tak bui masa tu sembahyang. Macam mana dia sendiri nak sembahyang? Sebab tu dia beralih tu biar sedang molek matahari tu naik sikit, naik betul. Ketika matahari tu duduk di antara dua tanduk syaitan, baina qarnai syaitan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benar sembahyang. Dengan sebab itu dia pergi berjalan sikit. Orang lain pula kata, baru ni kita sudah sebut dah, yang berjalan sikit pergi itu sebab apa? Sebab di situ dia kata tempat syaitan. Sebab tu dia beralih. Yang ketiga pula dia kata beralih tu sebab mungkin tempat tu tidak sesuai lah, tak ada air ke apa ke, pergi cari tempat ada air lah, begitu. Kata Imam Abu Hanifah, gua ada 2-3 kali berlaku ni tak ada air sama. Gua ada 2-3 kali berlaku ni tak ada air sama. Ada mana pula kata dah, gua ada 2-3 kali berlaku ni maknanya tengah matahari duk naik sama, tak ada lepas sama. Itu persoalan. Sebab tu dia jadi hak ni tak setimu, hak ni tak setimu, hak ni biasalah lagu tu. Sebab apa ya 2-3 kali tu matahari duk tengah naik sama. Sedangkan dia kata baru sedar ni apabila kena matahari, panas matahari dah, maknanya naik dah ni, naik tinggi dah. Kalau baru naik mula-mula tu tidak ada panas lagi. Ini dia kata tidak sabit nak lari daripada waktu tu kerana sesuatu yang lain. Boleh jadi dalam satu peristiwa Nabi SAW kata syaitan, kerana syaitan. Boleh jadi dalam peristiwa yang lain pula kerana di situ tidak ada air. Maka dia pun berpindah. Dalam peristiwa yang lain pula dia kata kerana tidak sesuai lah, pindahlah sikit gitu. Walau bagaimanapun masing-masing dengan pegangan sendirilah. Kita tidak nak kata apalah. Lepas tu baru turun. Yang menyokong orang yang mengatakan bahawa tempat tadi tu tak ada air ke apa, pindah ni dengan maksud ada keperluan. Ni pergi tu, lepas tu pergi turun baru berwudu. Maknanya kira-kiranya kata mereka di situ baru jumpa air, baru ada air. Dah mana kata tak mesti pergi berjalan tu baru jumpa air. Boleh jadi dia bawa dah air, dapat kena ambil air sembahyang. Dapat kena ambil air sembahyang, boleh jadi dia bawa dah air. Apa-apa tak boleh ambil air sembahyang dengan hak bawa tu. Tidak nanti pergi cari air, masing-masing tu ada dah. Masa dia orang jalan jauh. Sebab tu dia tak terima tu, ada air. Walau bagaimana pun tak pastilah sebab tidak jelas. Ada jelas apa ni dalam hadis yang sebut itu adalah wadin fihi syaitan, ada syaitan. Tetapi adakah hukum ni umum untuk orang lain juga? Tidak juga. Hak tu kita sekat tu. Dan Nabi SAW kata lembah itu ada syaitan, dia pun pindah sekat tu. Adakah kita kalau duduk kita tinggal semaya apa? Tinggal semaya dalam bilik, tak boleh semaya dalam bilik, tinggal semaya lain. Tak ada siapa kata lagu tu. Bahkan kita kata dari segi munasabahnya tempat ada syaitan itulah semayang, biarnya lari, kita kata. Tapi hak Nabi SAW kata tu tak saya duduk dekat syaitan.
Tak boleh duduk kat syaitan lari. Itu hal dia tahu, dia lebih tahu apa cerita, dia lebih tahu. Tapi kalau hak lain kita tak boleh nak umum, tak boleh kita kata tempat kita terlupa semaya tu ada syaitan, tempat lain tak ada syaitan. Tak boleh kata. Maka kita tak boleh semaya tempat tu sebab ada syaitan, sebab kita tidak tahu. Nabi SAW dia boleh tahu, dia tahu syaitan tu syaitan lagu mana, kita tak boleh tahu. Dengan sebab itu tak perlu kita keluar, kita pergi ke mana-mana, situ tak apa. Lepas tu Bilal pun azan, lepas tu semaya 2 rakaat fajar, orang panggil. Lepas tu baru semaya fajar. 2 rakaat fajar tu maksudnya sunat subuh lah, sunat fajar. Semaya. Lepas pada tu baru semaya subuh. Ini menunjukkan mengikut pendapat-pendapat ulama yang mengatakan semaya sunat ni, rawatib ni dia boleh qada, bahkan molek qada. Di antaranya ni lah, hadis ni. Pegangan dia. Sebab satunya sudah terlepas waktu dah kalau nak kira, tapi dia suruh semaya lagi. Dalam hadis kemudian ni lebih jelas lagi, suruh semaya lagi, sehingga hak tak rajin semaya pun semaya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW tak boleh tinggal semaya sunat subuh. Walaupun kamu ditendang oleh kuda, ataupun kamu nak jatuh daripada kuda pun, Nabi SAW kata. Dalam riwayat yang lain yang mana kita akan jumpalah. Maknanya kuat tu subuh. Dengan sebab itulah ramai ulama mengatakan sembahyang sunat ni hak paling afdal sekali. Hak mana? Sunat subuh. Sunat subuh. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan witir. Lepas witir baru subuh. Ada yang mengatakan subuh dulu, lepas tu baru witir. Itu maknanya tingginya kedudukan sunat subuh. Ibnu Umar biasanya dia tak semaya dalam perjalanan dia. Sunat-sunat ni dia tak semaya. Pasal apa? Dia kata kalau nak semaya sunat, pada semaya cukup lah. Semaya fardu tu apa ya suruh qasar. Dia faham gitu. Maksudnya nak orang ingat, kalau semaya sunat pula jadi 4 rakaat juga, berat juga. Dengan sebab itu dia tak semaya. Itu pendapat dia lah. Tetapi di sini perbuatan Nabi SAW sendiri ramai-ramai ni ada, dia suruh semaya. Ini dalam perjalanan. Inilah bagi ulama-ulama yang mengatakan dalam perjalanan pun kita boleh semaya sunat. Mana dalilnya? Salah satunya ni lah. Salah satunya ni. Sebab dalam perjalanan boleh juga semaya sunat. Mana dalilnya? Hak ni. Ni hak kita kata qadha dah ni. Kalau tidak qadha lebih-lebih lagi lah. Kalau tidak qadha. Kemudian semaya subuh. Kemudian mereka pun naik kenderaan. Ketika itu sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, kita ni telah cuai lah dalam sembahyang kita. Siapa terlepas gini mau duduk bualah, duduk kecek. Nabi SAW kata tak ada cuai dalam tidur. Manakala seseorang itu tidur, lepas tu dia terlepas, kita tak boleh kata cuai, sebab Tuhan tak kira. Sebab apa kita nak kira aja? Itu satu makna dia. Hak cuainya dia kata masa berjaga tu. Iaitu dalam riwayat hak kemudian tadi kita baca dah, kita sedar, lepas tu kita lock sembahyang tu siapa terlepas waktu dia. Tu cuai. Kalau sedar gini, kalau tidur tidak cuai tu. Satu. Yang keduanya, tidur ni tidak cuai ni maksudnya innamat tafrid fil yaqazah. Bukan tidur tu cuai, jaga tu cuai. Apa yang kita berjaga? Ni misal, tak ada kena-mengena dengan cerita ni lah. Cerita Nabi ni hal lain. Kalau kepada orang lain, mungkin kepada setengah-setengah orang lebih sesuai dengan tafsiran ini, iaitu cuai ni, cuai adalah berjaga. Yang kita terlepas sembahyang subuh tu apa? Dah pukul 3.30 baru tidur. Tu maknanya cuai adalah berjaga tu. Maka berlakulah tertidur sampai tinggal sembahyang tu. Cuai tu duduk mana? Duduk dalam berjaga tu, bukan dalam tidur tu. Tidur tu tak ada apa. Yang menyebabkan jadi tak sedar tu buat tak berjaga, lewat tidur lewat. Itu sebab. Adapun
semata-mata tidur. Kalau seseorang itu tidur, lepas tu bah pula. Tidur ni orang panggil tidak cuai ni, tidurlah kepada. Setengah ulama mengatakan kalau dia tidur tu sebelum masuk waktu, misalnya dia tidur sebelum zuhur sampai kepada waktu asar, dan terlepas waktu zuhur, itu tidak cuai sebab dia tidur sebelum zuhur. Hak cuai ni lagu mana? Kalau dia tidur selepas zuhur, masuk zuhur dah, kira-kiranya dia boleh kalau nak sembahyang. Kalau hak sebelum masuk zuhur tu nak sembahyang lagu mana? Tak boleh. Ni selepas masuk zuhur dah, dia tidur lagi dengan tidak sembahyang sampai berlalu waktu zuhur, itu orang panggil cuai. Itu orang panggil cuai. Itu mengikut pendapat satu golongan ulama. Satu golongan ulama lagi mengatakan tidak, walaupun masuk waktu dah pun, kalau kita tak sembahyang lagi pun, kalau kita tidur lepas tu terlepas waktu, tidak cuai lagi. Berdasarkan hadis ini, umum hadis ini, tidak cuai dalam tidur. Kecuaian tidak ada dalam tidur. Tak apa lagi. Hak tak bolehnya kata dia, sekiranya lewat benar, nak masuk asal lola dah, tak sembahyang, tidur lagi, hak tu baru cuai. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dak, kalau selagi dalam waktu tidak cuai, walaupun akhir waktu, katakanlah akhir waktu tu dia tak sembahyang lagi, letih jenera, lepas tu terlepas waktu zuhur, tak ada nak sembahyang zuhur pun tidak cuai lagi. Dengan arti berdosa ke apa? Tak, tidak berdosa lagi. Kalau dia letih dan jenera gitu. Hak cuai betulnya, dia jadikan kebiasaan dia lagu tu. Kebiasaan. Ni pendapat yang ketiga. Dia jadikan kebiasaan dia. Dia tak tidur sebelum tu. Tidur semua lewat. Dah lah tak sembahyang awal. Lepas tu dekat nak habis waktu dia tidur. Jadi kebiasaan dia. Hak tu cuai dengan arti berdosa. Hak buat lagu tu dosa. Tak boleh. Tetapi kalau selagi macam tadi, ada beberapa pendapat tadilah. Kalau nak cermat, ambil orang yang pertama tadi. Itu lebih cermat lah. Fa'idha saha ahadukum, apabila seseorang dari kamu terlupa bersembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat. Bila dia teringat maya. Apabila dia teringat. Jadi orang-orang yang mengatakan apabila teringat ni, hadis ini mengkhususkan umum hadis yang melarang bersembahyang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada waktu matahari nak jatuh, waktu matahari nak naik, dia tak boleh mula sembahyang pada masa tu. Duduk tengah-tengah nak jatuh, duduk tengah-tengah nak naik, tak boleh. Ada umum hadis itu. Jadi ulama-ulama yang mengatakan umum itu tidak umum, dia ada dikhususkan oleh hadis tertentu. Mana boleh bila-bila masa pun, kalau dia teringat tu, ketika dia teringat tu matahari nak jatuh, ambil air sembahyang. Walaupun matahari duduk tengah jatuh, sembahyang, tak apa kata dia. Hadis ini dia kata bila dia teringat. Bila tu bila-bila. Dia cepat, dia kena cepat. Kalau kita mati sebelum pada tu, kalau buat lambat-lambat, macam mana? Dia kata sebab tu tak boleh. Dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain dia sebut hina, bila, ataupun idza, apabila dia teringat. Kecuali hak terdesak benar lah. Misalnya kita kata nak buang air, tak boleh nak tahan, lepas tu tak ada air sembahyang, kena ambil air sembahyang, tu tak ada apa tidak lah. Kalau selepas tu kan selalu. Dia pegang dengan ni, hina yadhkuruha, bila ataupun ketika dia teringat, sembahyang selalu. Sebab apa? Kalau tidak sembahyang selalu, boleh jadi terlupa pula. Ataupun boleh jadi kita mati dalam keadaan kita tidak menyelesaikan tanggungjawab kita. Dengan sebab itu, eloklah selalu. Adapun hadis hak larang itu dalam keadaan biasa. Dalam kes ni, dalam kes orang terlupa ni, tak boleh pada masa tu pun, kata mereka. Khilaf lah, benda khilaf. Wa minal ghadi lil waqti, dan pada keesokan harinya pada waktunya. Kena ingat, mana hari ni terlupa sembahyang zuhur, katakanlah sembahyangnya dalam waktu asar. Lepas asar tu Nabi SAW larang sembahyang. Tapi hak ni kecuali tak apa. Sebab apa? Bila teringat, dah teringat lepas asar sembahyang, hak ni tak apa.
Bagi ulama yang mengatakan tak apalah. Bagi Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia, dia kata tak boleh. Tak boleh. Tunggu sampai lepas maghrib baru boleh. Bagi orang yang kata boleh, dia kata sembahyang lalu. Lepas tu esok lagu mana esok? Esok sembahyang zuhur lepas asar kau? Tak, lil waqti. Pada waktu dia. Pas sebelum tu. Ini maksud lil waqti. Esok semula ataupun lain-lain hari lagi pada waktu dia lah. Bukan waktu hak kita teringat, hak kita buat tu dah. Pada ketika kita terlupa tu. Tidak. Hak tu darurat lah. Waktu qada lah, orang panggil qada. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, ada ulama mengatakan kalau kita terlupa sembahyang ataupun kita tertidur sehingga tertinggal sembahyang, bila kita sembahyang di luar waktu tu, kita, orang panggil qada ke orang panggil tunai, khilaf lagi situ. Kebanyakan ulama mengatakan qada lah, dah tidak dalam waktu dia. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan tidak qada. Sembahyang gitu. Tidak qada. Sebab kita bukan dengan sengaja. Kita tertidur tu ataupun kita terlupa. Tidak qada, dia kata. Qada ni kalau dengan sengaja. Baru ni kita sudah bicara dah, sengaja tidak sengaja tu lagu mana? Bicara dah. Hadis ini menjelaskan kekeliruan yang mungkin timbul daripada hadis berikut. Cuba kita tengok hadis berikut ni. Akhir dia. Walakinna arwahana kanat biyadillah. Hadis berikut. Fa arsalaha annasha. Faman adraka minkum salatal ghad min ghadihi salihan falyaqdi ma'aha mithlaha. Ni keliru. Sesiapa di antara kamu yang bersembahyang pada esok harinya dengan baik, mana pada waktunya, falyaqdi ma'aha mithlaha, maka hendaklah dia menunaikan bersamanya seumpamanya. Maknanya hari ni kita sudah tinggal sembahyang subuh, terlepas waktu dia, terlupa ke ataupun tertidur ke, tinggal sembahyang subuh, tak apalah, qada dah hari ni. Esok sembahyang subuh dalam waktu subuh tu, lepas pada sembahyang subuh ataupun sebelum sembahyang subuh, dua kena buat subuh hak kemarin, hak kita sudah qada dah, buat pula, dan subuh hak hari tu. Ni hadis ni. Tetapi hadis yang pertama tadi, dia kata falyusalliha hina yadhkuruha wa min al-ghadi lil waqti, dan pada besok hari maka hendaklah dia mengerjakannya pada ketika dia ingat, dan pada besok hari lil waqti, pada waktunya. Setengah ulama mengatakan hadis ini dia kata pada besok hari pada waktunya, yang sembahyang subuh saja, subuh hari itulah esok tu. Bermakna tak serupa dengan hak ni hak kita baca tadi. Mana kena ganti subuh hari ni, walaupun kita sudah buat dah hari ni, kena buat sekali dengan subuh esok. Maknanya bercanggah antara hadis ni dengan hadis yang kedua. Tetapi setengah ulama mengatakan dinampaknya Imam Abu Daud nak pergi lagi tu. Dia kata tidak, hadis yang pertama ni pun tidak bercanggah dengan hadis yang kedua, serupa juga. Cuba kita perhati molek, hendaklah dia mengerjakannya apabila dia terlupa. Terus mayat dah subuh tu hari ni kita terlepas, dan besok hari pada waktunya, yang dikerjakan juga hak ni hari ni di samping hak esok. Dia kata serupa ni hak dengan hak yang kedua, serupa. Maknanya hak hari ni bila kita teringat ataupun bila kita jaga, kita kena buat dah subuh hari ni tu. Esok apabila sampai waktu besok kena buat pula. Mana hak ni di samping hak esok lah.
Dia sampai hak esok. Ini adalah salah satu pendapat ulama. Walau bagaimanapun tidak ada boleh dikatakan seorang pun ulama yang mengatakan wajib buat gitu. Paling tinggi molek, mustahab berdasarkan hadis ini. Mustahab. Elok kalau seseorang itu buat gitu. Tidak wajib. Tapi kalau dia nak buat, tak apa. Maknanya jadi qadha 2 kali lah satu semaya tu. Gitulah kira-kira. Dah qadha hari ni dah sekali. Esok tu pula sekali dengan hak tunai tu. 2 kali. Qadha. Boleh ke lagu tu? Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama dia tak sih. Dia tak sih. Dia tak sih terima hak ni. Molek pun tidak. Bahkan hadis ini keliru kata dia. Hadis ini silap. Sanak dia tu molek, silap. Isi dia tu silap. Kandungan dia tu silap. Sebab itulah Imam Bukhari dalam kitab dia, Imam Bukhari dia ada cara dia. Bila dia pendapat sesuatu pendapat, dia akan buat dalam tajuk dia. Gini tajuk dia buat dalam Bukhari. Babu man nasiya salatan falyusalli idza dzakara wa la yu'idu illa tilka salah. Jelas. Bab orang yang terlupa sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat, dan dia tidak boleh mengulangi kecuali sembahyang itu. Tidak boleh mengulangi kecuali sembahyang itu saja. Hak tinggal tu saja. Hak tinggal tu saja. Misalnya tinggal subuh, kita sembahyang hak tu saja. Tak ada dah pula esok kan tu pula hak tu pula buat. Tak ada. Dan ini bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Imran bin Husain. Dia kata apa? Mereka berkata, wahai Rasulullah, ala naqdiha liwaqtiha min al-ghad? Bolehkah kita qadha besok pada waktu dia pula? Nabi SAW bersabda, la, tak boleh. Yanhaakumullahu 'anil riba wa ya'khudhu minkum. Patut ke Allah Subhanahu Wa Taala larang kamu ambil riba, lepas tu dia sendiri ambil? Itu maknanya macam riba lah. Dia larang kamu riba, lepas tu dia sendiri riba, ambil riba. Dan bila kamu nak bayar hutang ni kena 2, tak boleh so. Tak boleh. Berdasarkan hadis ini tak boleh. Bahkan Nabi SAW tak bui sembahyang fardu 2 kali. Tak bui. Walaupun dia kata tidak jadi fardu, waktu tu jadi sunnah. Jadi sunnah. Sebab dia kata mustahab. Dia pun tidak kata wajib, mustahab. Tetapi nak kata mustahab tu tak pada ni hadis ini ni. Bahkan ini adalah tersilap ni, tersilap. Sebab itulah salaf, ulama salaf tidak terima hak ni. Bahkan mereka menganggap hadis ini ghalatan minar rawi. Di sini ada sebut. Wa hakadzalika at-Tirmidzi wa ghairuhu 'anil Bukhari. Imam Tirmizi ada menukilkan pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari kata ini silap dalam riwayat, dan daripada orang-orang lain juga. Ini silap riwayat, bukan lagu tu. Ini salah faham. Hak sebenarnya paling tinggi dia serupa dengan riwayat yang pertama saat ni yang kita baca saat ni, iaitu besok pada waktunya. Maksudnya Nabi SAW nak ayat pada waktunya semaya subuh tu. Jangan besok dah hari ni semaya lepas pada naik matahari, besok semaya lepas pada naik matahari pula. Jangan lagu tu. Kena semaya pada waktunya, yakni seperti sebelum tu lah. Gini maksudnya. Bukan makna suruh semaya 2 kali subuh, tidak. Baik. Seterusnya riwayat inilah kita baca saat ni, masuk dah situ tu. Wa kanatil ansar tufaqihuhu. Orang Ansar menganggap dia ni Abdullah bin Rabah ni sebagai faqih. Sebagai faqih. Maksud faqih di sini maknanya orang yang mendalam ilmunya tentang agama. Dalam istilah kemudian, faqih ni maknanya orang yang pandai fiqh.
Orang yang alim fiqh itu faqih. Tapi dalam istilah dulu mutaqaddimin, faqih itu maknanya orang yang mendalam pengetahuannya tentang agama, bukan khusus dengan fiqh sahaja, tidak. Bukan khusus dengan fiqh saja. Seperti dalam hadis ada disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, Allah akan bagi pengetahuan yang mendalam tentang agama kepadanya. Itu tanda Allah nak kebaikanlah untuk seseorang itu. Yufaqqihhu fid din. Bukan makna Allah SWT beri dia pandai fiqh saja, tidak. Mendalam ilmu tentang agama ni luaslah, bukan fiqh saja. Dalam Quran ada sebut liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din. Dia ada fid din itu. Yufaqihu fid din liyatafaqahu fid din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kena ada satu golongan di kalangan masyarakat ni keluar untuk pergi belajar, mendalami agama. Bukan belajar fardu ain. Dak, situ mendalami agama. Ayat tu duk cerita tentang perang tu, kena keluar belakang perang. Semua kan? Dak. Kena ada satu golongan bila-bila pun yang mendalam mendalam ilmu agama. Maksudnya bukan dalam fiqh saja, tidak. Semua sekali lah. Mendalam tentang agama, itu maksud di sini. Sebab fiqh dengan arti seperti yang ada sekarang ni tak ada lagi. Zaman Nabi, zaman sahabat tu tak ada lagi. Pada masa tu orang kata dia ni faqih dengan arti yang maklum pada masa tu. Dia kata Abu Qatadah faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gelaran-gelaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi. Orang ni dia bagi gini faris, orang ni siddiq, orang ni dia bagi macam-macam lah disebut. Itu tak apa. Di antara gelaran yang dibagi oleh pemerintah lah, kita kata kepada seseorang, boleh diterima pakai, tidak salah kalau kita sebut pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pun pernah dah orang disebut sebagai faris, orang disebut sebagai syair Rasulullah, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan dibuat mimbar khusus untuk dia dalam masjid, untuk dia bersyair. Syair-syair yang baiklah. Jadi ada dia beri gelaran itu macam pangkat lah, kita kata tak apa, beri lah betul. Tidak salah. Kemudian ni kita kata beri gini tidak salah. Qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Jaisyal Umara. Kisah tadilah, hak tadi juga. Apakah yang dimaksudkan Jaisyal Umara? Dalam setengah-setengah dia kitab ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar tentera, menghantar tentera yang dipimpin oleh beberapa orang panglima. Itu orang panggil Jaisyul Umara. Apa sebab dipanggil Jaisyul Umara? Dah ni peristiwa ni berlaku bila ni? Dalam peperangan mana? Dalam setengah-setengah kitab, umpamanya dalam Darajat Mirqatis Su'ud, syarah kepada Abu Dawud ni juga, dia kata ni dalam Jaisyul Umara ni dalam Ghazwah Mu'tah, peperangan Mu'tah. Tetapi itu tak betul, tak tepat. Tetapi itu tak betul, tak tepat. Dalam kitab ni, syarah ni pun dia sebut juga, dia komen jugalah, tak tepat. Sebab apa? Dalam peristiwa ni jelas Nabi SAW ada, sedangkan hak perang Mu'tah tu tak ada. Nabi SAW tak pergi dalam perang Mu'tah. Sedangkan dalam cerita ni jelas Nabi SAW ada. Dalam perang Mu'tah tu dia hantar Ja'far bin Abi Talib, dia hantar Zaid dan Abdullah bin Rawahah. Dia kata dah, apabila dia hantar, dia kata kalau Zaid gana-gana, Ja'far ganti dia jadi panglimanya. Kalau Ja'far gana-gana, Abdullah bin Rawahah. Kalau dia juga terbunuh, biarlah orang Islam pilih hak mana mereka kena.
Ada tu hak mana mereka kena ikut dia, biar dia pilih. Hak ni lah, hak ni perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni tak ada, Nabi SAW tak pergi. Nabi SAW duduk di Madinah, dan apabila sebelum pada itu dia ayat dah begini, pelik lah dia ayat dah ni akan gini. Lepas tu apabila kena tu dia ayat selalu jatuh air mata dia, menangislah Nabi SAW. Sahabat pun tanya, dia pun ayat Ja'far kena, padahal dia duduk di Madinah. Mana jelas Nabi SAW tak pergi dalam perang Mu'tah itu, tak pergi. Ini bukan perang Mu'tah itu, keliru tu, keliru orang-orang yang mengatakan peristiwa ni dalam perang Mu'tah, keliru. Yang sebenarnya ini sama ada dalam perang Tabuk ataupun Khaybar. Perang Tabuk ataupun Khaybar. Baru ni kita sudah bicara dah. Dia tiga kan, Tabuk sekali, hak terlupa apa ni, tidur sampai tinggal sembahyang subuh ni, Khaybar, lepas tu di Hudaybiyah. Tiga. Hak ni Nabi SAW ada belakang sekali. Bila matahari naik tu kami ni gaduh-gaduh lah, kata dia, tergesa-gesa untuk sembahyang. Nabi SAW kata bertenang, tak usah gaduh, mana semua ni berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah gaduh, biar tenang saja. Sahabat-sahabat ni dah moga tak biasa kalau lagu tu sekali berlaku tu, jadi tak sedap lah masa. Nabi SAW pun kata siapa-siapa nak semaya sunat subuh bolehlah semaya. Lepas tu dalam hadis ni disebutkan kat mana-mana biasa tu semaya lah, kalau tidak biasa pun semaya juga, sehingga diban. Lepas pada tu Nabi SAW pun kata bila selesai tu, dia kata ketahuilah bagaimanapun makna kita puji Allah, kerana kita tidak tinggal sembahyang itu kerana leka dalam mana-mana perkara dunia sampai kita tinggal sembahyang, tapi kerana kita tertidur. Tidur ni urusan Allah SWT. Allah SWT ambil nyawa kita, lepaskannya bila dia nak, dia lepas balik, maka kita jadi sedar. Kalau dia tidak lepas, kita tak sedar. Tak sedar. Hak tu ya orang tidur sampai lama-lama. Hak sedar kesedaran tu. Hak hilang kesedaran macam-macam, koma lah, apa-apa macam-macam lah, pengsan. Itu hilang kesedaran belakang, tidak nanti tidur. Makna tak ada, orang panggil. Sebab itulah ulama mengatakan ruh ni dia ada dua macam. Satu ruhul hayah, yang kedua ruhul yaqazah. Ruhul hayah, dengan adanya di dalam diri kita maka kita hidup. Kita tidur pun ada, kita koma pun ada, kita pengsan pun ada. Tapi kalau ruhul yaqazah, tak ada lah tu. Bila pengsan tak sedar, bila kita tidur tak ada. Allah SWT ambil tu. Dalam ayat Quran pun ada sebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah SWT ambil nyawa orang yang dia kehendaki. Fayumsiku allati qada alaihi al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah SWT pegang nyawa orang hak dia nak ambil tu, dan orang hak dia nak bui sedar semula dia lepas balik. Hak dia ambil ruh yaqazah sana, dia ambil, dia lepas balik bui kita. Ada orang yang tunggu tak khabar tu tahu mati pakai tu. Ruhul yaqazah tak ada, lepas pada tu ruhul hayah pun tak ada. Tidak sedar pula, tidak sedap pula. Dalam Quran pun ada hak tu. Maknanya ruh ni hak Tuhan ambil ni ada dua macam. Tuhan ambil hak pada ketika mati, dan ambil apa nama ni, wallati lam tamut fi manamiha, iaitu ruh yang mana seseorang tu tidak mati pada ketika dia tidur. Dalam ayat tu kata ya tawaffa, Allah juga ambil. Allah juga ambil. Bermakna dia lepas ni lah. Fa arsalaha adna sya'a, supaya dengan ayat tadi, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dia lepas hak selagi tu sampai kepada satu tempoh yang dikehendakinya lah. Dia nak hidup selama mana lagi. Dalam keadaan sedar tu.
Tak apalah, maknanya ini bukan salah kita. Bila tidak salah kita, tak ada apalah, tidak dikira sebagai dosa ke apa. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan pen diangkat, maknanya untuk tulis dosa sebagai kesalahan manusia tu daripada 3 macam orang an-naim, orang yang tidur sehingga dia sedar, orang yang terlupa sehingga dia teringat, dan orang yang dipaksa. Tu tak tulis tu, tak kira. Orang apa ni tak kira. Hadis sendiri pun ada sebut. Mana kalau terlupa tu tak kira. Kita tak sembahyang, tak qada tu, tak ingat, bukan tak ingat. Tidak dikira berdosa. Esok tak tanya tu, lepas gitu. Begitu juga tidur, apa-apa yang kita buat dia kira tidak berdosa. Tidak berdosa sahaja, bukan tidak kena bayar ganti rugi. Ganti rugi kena kalau kita pecah barang orang kau gapo kau tu suku tu. Dosa tu tidak. Begitu juga terpaksa, dalam keadaan terpaksa, sehingga kalau terpaksa mengucapkan kalimah kufur pun tak jadi. Tak jadi juga kafir. Kalau dipaksa suruh menikah, tak jadi. Tak kira lah paksa ke apa, tak jadi. Sebab itulah dalam Quran dia kata iman ni maknanya tidak pisah dengan manusia. Tak jadi apalah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau hati dia tu tetap dengan iman, dia tu dipaksa, lepas tu dia mengucapkan kekufuran, tak jadi. Kecuali kalau dia setuju, kalau dia kena lainlah. Sampai ke peringkat kufur hak berat tu pun tak jadi kufur kalau dengan dipaksa. Begitu juga paksa, macam-macam lah paksa. Tuhan tak kira tu, tak kira sebagai berzina, tak kira. Kalau orang tu dipaksa, dirogol misalnya, paksa lah kita kata, ataupun dipaksa jadi pelacur misalnya, tak dosa. Tak dosa. Cuma setara tu perincian panjang lah pulaknya. Sebabnya dalam hadis pun, dalam Tirmizi, dalam lain-lain pun ada, Nabi SAW pernah berlaku di zaman dia, perempuan kena rogol, dia hukum orang yang merogol dia, dan perempuan itu dia lepas sebab dia dalam keadaan dipaksa. Tak kena hukum pun tak kena, dosa pun tidak. Inilah kita sebut tadi, falyaqdi ma'aha mithlaha, maka hendaklah dia qada bersamanya seumpamanya. Bagi orang yatimah ni dia kata paling tinggi mustahab, molek lah kalau buat. Tidak ada kata, tak ada orang yang kata wajib buat dua tu subuh. Seterusnya cerita tadi juga, baginda bersabda, sesungguhnya Allah mengambil ruh-ruh kamu haitsu syaa, bila dikehendakinya, wa raddaha haitsu syaa, dan mengembalikannya bila dikehendakinya. Sebab tadi cuma apa yang Imam Abu Daud mari pula ni, sebab tadi tak ada sebut nak ambil air semaya ke apa. Mereka bangun pergi ambil air semaya, beza lafaz dia tu lah. Tu yang beza. Dan semua hadis-hadis ni juga salah satu pengajarannya, iaitu kalau tinggal sembahyang ni, kita nak qada pun boleh. Apa ni, nak sembahyang jemaah bila qada tu. Terutamanya kita ramai-ramai gini, moleklah sembahyang jemaah. Tidak kata kelebihan jemaah tu untuk sembahyang tunai sahaja, tidak. Bahkan sembahyang qada pun lebih juga. Sembahyang jemaah tu kalau qada pun. Tapi kena ingatlah qada ni, masalah qada ni dia bezalah mazhab tu. Kalau mazhab Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan qada ni tak boleh, dia kena serupa dengan tu imam. Kalau tu imam tu duduk mai tarawih misalnya, kita alik belakang dia nak qada mai, tak boleh, tak sah bagi mereka. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Ahmad, boleh. Hak lain-lain pun sembahyang lain-lain pun, kalau tu imam duk sembahyang lain, sembahyang zuhur, kita qada sembahyang asar boleh, tak apa.
Itu masalah kalau berbeza. Kalau sekali lagu ni memang sunnah Nabi SAW jelas. Tinggal semaya subuh ramai-ramai, memang dia buat semaya Jumaat walaupun qadha. Itu jelas sunnah Nabi SAW. Adapun kalau tinggal semaya buat ikut semaya tu imam tu, semaya tarawih ke itu tak ada, tak pernah ada zaman Nabi SAW, tak ada. Tetapi kalau dari segi fiqh boleh lah, dari segi fiqh boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Sebab dia pegang dengan dalil yang lain lah, dalil yang lain. Iaitu sahabat Nabi SAW pergi, Nabi sudah semayat dah. Nabi sudah semayat dah, dia tak ada semayat. Lagu mana? Nabi SAW suruh orang lain semayat dengan dia, padahal orang itu semayat dah dengan dia. Maknanya orang itu sudah tidak semayat hak fardu lah, sunat dalam muka dia semayat dah. Orang hak baru mari ni semayat fardu, Nabi SAW beri. Mana tak serupa tu kan, hak ni fardu, hak ni sunat, tak serupa pun dia bagi juga. Itulah dalilnya, kata dia boleh tu, tak serupa. Dia pegang tu. Bagi orang yang kata tak boleh tu, hadis tadi dijawab lagu mana? Panjang pula, kita tidak nak bahas tu lala ni. Seterusnya supaya tadi juga makna dia fatawadda'a hina irtafa'a asy-syams. Lafaz saja berbeza, fa shalla bihim. Seterusnya riwayat dari Abi Qatadah katanya laisa fin naum tafrid. Supaya tadi juga semua sini jelas tafrid pada berjaga iaitu dengan ditakhirkan satu sembahyang sehingga masuk waktu lain, itu menjelaskan hal tadilah supaya tadi juga. Di sini sehingga masuk waktu lain berdasarkan kebanyakan sembahyang lah. Sebab kebanyakan sembahyang ni hak pak tu habis waktu ni masuk tu, kecuali subuh. Apabila habis waktu subuh tu tidak masuk zuhur lalu. Jadi dia kata ni sehingga diakhirkan satu sembahyang sehingga masuk waktu lain. Apakah tidak termasuk subuh? Subuh ni tak apa pelewat, muka tidak masuk waktu lain. Apakah boleh kita faham gitu? Tak boleh. Waktu lain hak dia cerita hak awal hak kebanyakan dalam 5 sembahyang tu 4 hak lagu tu. Subuh tu pun tak boleh juga nak takhirkan walaupun tidak masuk dalam waktu sembahyang lain. Tak boleh takhir, dia kena sembahyang dalam waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sembahyang tu kepada orang-orang mukmin adalah suatu fardu yang terikat dengan waktu. Ada waktu. Hak asar dia. Kena buat mengikut waktu tu lah. Kalau kita pelewat maknanya tidak tunai lah. Seterusnya riwayat dari Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang terlupa semaya, mana-mana semaya, man nasiya salatan, sesiapa yang terlupa mana-mana semaya. Mana-mana semaya tu semaya mana kita kata? Semaya sunat. Maka hendaklah dia semaya apabila teringat. Sini bukan mana-mana semaya ni hak sunat. Bukan hak sunat di sini. Maksudnya mana-mana semaya fardu. Mana-mana semaya fardu. Tahu mana? Iyalah kalau orang mengaji balaghah dia tahu. Kalau mengaji balaghah apa dia tahu? Salatan tu saja. Kita kata satu semaya, tidak semestinya satu semaya. Banyak pun. Mana semaya? Nakirah di sini. Nakirah di sini. Salatan itu litta'zim. Nakirah. Untuk menyatakan besar. Hak besar ni kau ni hak fardu lah. Hak fardu. Bukan hak semaya sunat. Sebab hak tu tidak wajib, kita kena semaya semula. Bila Nabi SAW suruh semaya ni makna wajib. Bermakna hak tadi asalnya wajib lah tu. Kalau kita terlupa semaya sunat, lepas tu dia suruh, maka jadi wajib. Bermakna semaya sunat tadi wajib. Siapa dia kata lagu tu? Dia jadi bercanggah. Dengan sebab itu kita kena faham semaya di sini maksudnya semaya hak fardu, bukan semaya sunat. Walaupun kata mana-mana semaya, mana-mana semaya pun hak fardu lah. Zuhur ke, maghrib ke, isyak, itu maksud mana-mana semaya. Kita tak boleh faham.
Sebab itulah dia, iyalah orang nak mengaji hak ni dia kena banyak perkara lah. Ilmu alat tu orang kata, ilmu alat. Kadang-kadang orang yang tidak faham, dia terjemah sesiapa yang terlupa satu sembahyang, maka bukan makna satu sembahyang. Satu sembahyang dah buka solat tu kamu mufrad, jamak dia salawat. Satu sembahyang lah. Tak kena, bukan lagu tu. Bukan dengan makna satu sembahyang di sini. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah tu maknanya lembu tina. Mesti ke lembu tina? Tak mesti. Ta tu tak marbuta. Ta tidak mesti makna tina. Ta tu boleh makna satu, seekor. Dia banyak kaedah ni bahasa Arab. Dia tidak sesat saja, banyak. Dia kena tengok banyak perkara. Supaya dajajah ayat kita tu. Mesti ke ayat tina kalau dajajah? Tak mesti. Seekor boleh dajajah. Untuk menunjukkan satu. Boleh juga. Walaupun ayat tu ayat jatuh. Tapi biasanya ayat tina lah asal dia nya. Baqarah tu lembu tina asal dia. Tapi tidak mesti ayatnya gitu ya. Macam sini solat tu satu sembahyang asalnya gitu. Tapi tidak semesti sama-sama mana satu sembahyang. Tak mesti. Dia kena tengok dari semua sudut lah. Kena tengok dari semua sudut. Maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat sembahyang tu. La kaffarata laha illa dhalika. Tidak ada kafarah bagi sembahyang itu kecuali sembahyang tu lah dia buat tu. Tidak ada kafarah lain. Tidak kata kena bayar hak lain. Tak kena. Tak ada dah. Hak tu saja. Kalau kita tinggal sembahyang subuh, sembahyang hak tu lah. Subuh tu. Hadis ini juga menolak hak tadi. Sembahyang subuh. Hak kita tinggal hari ni, hak kita qada dan sembahyang pula esok dalam waktu sembahyang subuh esok. Hadis ini menolak. Sebab apa? Tidak ada kafarah selain daripada hak tu, hak dia buat. Ketika dia teringat. Tak ada dah masalah lain, tak ada. Satu. Yang kedua, tidak ada kafarah di sini, tidak kena beri sedekah kau apa kau. Tak ada. Tak ada dan tidak boleh. Tidak boleh. Semasa hidup dan selepas mati. Tak boleh. Sebab tu kita tengok. Sini kita tengok kita. Qala al-Khattabi, yuridu annahu la yalzamuhu fi tarkiha ghurmun aw kafarah min sadaqah aw nahwiha. Maksudnya tidak dikenakan apa-apa denda ke kafarah berupa sedekah ataupun lain-lain, tak kena. Seperti mana kalau seorang itu tinggal puasa tanpa uzur. Tanpa uzur. Min ghairi udhrin. Dia kena kafarah. Dalam kes-kes tertentu lah, dalam kes-kes tertentu. Ataupun orang panggil fidyah. Kalau uzur, fidyah. Tak buat hak ni, kafarah hak lain, beri fidyah. Misalnya kita kata ada hati dia tu. Begitu juga kalau muhrim, orang yang pakai ihram, bila dia meninggal mana-mana ibadat haji, dia kena kafarah dan kena ditampung dengan bayar dam, kita kata beri makan kau apa-apa kalau dia langgar apa yang dilarang lah semasa dia buat kerja haji tu, dia kena bayar gani, bagi gani misalnya. Ada tu. Itu yang dia kata kafarah. Sembahyang ni tak ada. Selain daripada hak kita terlepas tu kita buat, kita qadha tu, tak ada dah lah hak lain, tak ada. Itu maksud la kafarata laha illa dhalik. Wa fihi dalilun, kata dia. Dalam hadis ini juga ada dalil menunjukkan bahawa seseorang itu la yusalli an ahadin, tak boleh sembahyang bagi pihak orang lain. Seperti mana dia boleh buat kerja haji bagi pihak orang lain, haji boleh, sembahyang tak boleh. Ini maksud juga termasuk dalam kata Nabi SAW, la kafarata laha illa dhalik. Termasuk dalam hal ini juga. Kalau haji boleh orang lain buat. Puasa pun boleh, hutang pun orang lain boleh bayar. Kita tidak bayar, orang lain tu boleh bayar kepada kita, sah jadi juga lepas. Sembahyang tak boleh. Sembahyang tak boleh. Dalam hadis ni juga kata dia ada dalil bahawa sembahyang itu tidak boleh ditampung dengan harta, dengan mata benda. Tak boleh. Nak bayar kau nak begitu gini tak boleh. Semasa hidup dan selepas mati tak boleh. Seperti mana kalau puasa boleh? Puasa boleh. Sembahyang tak boleh.
Ini juga termasuk dalam maksud la kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah baginya selain daripada hak tu, selain daripada hak tu. Dua-dua sekali lah semaya bagi pihak dia pun tak boleh, terutama hak selepas mati. Hak selepas mati semaya bagi pihak dia pun tak boleh. Nak beri makan bagi pihak dia, hak orang panggil beliau. Boleh katakan kebanyakan ulama pegang dengan hadis ni lah, dia kata tak boleh dia semaya, tidak serupa puasa, tidak serupa puasa. Tak boleh bagi pihak orang lain. Ni hak fardu, hak sunat pun tak boleh. Lepas tu ada pula orang panggil semaya teman. Semaya teman tu pun tak ada hadis. Itu rekaan, tak ada semaya. Dia kata mengikut kepercayaan orang lah. Dia kata kalau kita semaya teman ni, jadi semaya kita tu kita tolong buat jadi pergi jadi teman kepada si mati, menyebabkan dia jadi tidak jadi berasa takut, tidak jadi berasa sepi sebab ada teman. Sebenarnya tak perlu dah teman itu, orang lain buat tak perlu, sebab banyak dalam ada belakang dalam Bukhari Muslim, ada belakang semaya seseorang tu sendiri akan jadi teman kepada dia. Maka dia teman orang lain tu dia buat. Bahkan termasuk dalam larangan umum Nabi SAW kata la yusalli ahadun an ahadin. Seseorang tu tak boleh semaya bagi pihak orang lain. La yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin. Seseorang tidak boleh puasa bagi pihak orang lain, tak boleh. Kalau selagi dia boleh, selagi dia hidup, tak boleh puasa. Semaya hidup pun tak boleh, mati pun tak boleh, mati pun tak boleh. Lepas tu kalau orang kata untuk teman, dia semaya dah sepanjang hayat hidup. Hadis sahih sudah sebut dah, semaya dia tu akan menjadi teman. Sesoalnya cerita semaya teman saat ni menafikan hadis-hadis yang sahih tu. Mana seseorang orang tu tak ada teman lah dia, walaupun dia semaya seumur hidup. Kita kena buat semaya teman khusus. Ini sudah berat tu, menolak hadis yang sahih. Sebab itu tak boleh. Hadis yang seperti ini kalau ada pun, kalau katakanlah sahih, tak ada. Kalau kata sahih, orang panggil hadis syadz, tak boleh pakai. Kalau hadis tu bertaraf dhaif, bercanggah dengan hadis sahih, orang panggil hadis munkar, dhaif, tak boleh pakai juga. Apatah lagi tak ada. Apatah lagi dalam hadis sahih ada ayat dah. Semaya dia tu jadi teman. Tak ada apa lah. Dia tak boleh bercanggah dengan hak sahih, tak boleh bercanggah. Lepas tu setengah-setengah orang dia kata kamu molek kalau kita semaya pun untuk dia kan, dia muka molek apa-apanya. Kita tak boleh molek lagu tu. Kita mengikut akal kita, ibadat tak boleh, dia kena ada dalil. Sebab tu yang molek kita mengajar hadis ni, kita tahu dalil. Kita tidak ikut-ikut gitu. Kita tahu hak ni mana, hak ni mana, kita tahu. Tak boleh kata molek lagu tu. Sayyidina Ali pernah orang sebelum pada semaya raya, semaya sunat, dia kata tak boleh semaya. Sayyidina Ali kata, orang tu kata apa? Saya percaya, kata dia, takkanlah kerana saya semaya Tuhan akan seksa saya kerana saya semaya. Muka molek kan? Sayyidina Ali kata tak boleh, sebab Nabi SAW tak rajin buat. Allah akan seksa kamu kerana kamu melanggar sunnah Nabi SAW. Akan seksa kamu, dan semaya kamu pun sia-sia. Sebab apa? Tidak mengikut sunnah. Itu maknanya dia tak boleh dalam perkara semaya-semaya ni kita nak pandang-pandang. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan semaya raghaib gapo kan pada bulan Rejab gapo tu ada kelebihan gini-gini, bid'ah. Dia kata tak boleh. Sebab apa? Nabi tak buat, tak pernah buat. Kita tak boleh sementara kita kata ada semaya tu molek, kita nak buat suka hati kita, tak boleh. Kalau hak semaya sunat mutlak tu lain, tu semaya mutlak tu lain. Ni kita tuju ada ni semaya gon ni namanya gini-gini, ya tak ada, tak boleh. Begitu juga dalam perkara-perkara hak agama ni, hak diajar sekat tu kita tak boleh lebih nak guna akal, tak boleh.
Dengan sebab itulah apabila Abdul Rahman adik-beradik kepada Sayyidatina Aisyah boleh anak setelah tak boleh anak lama, tak boleh anak, boleh anak. Orang anak-beranak pun kata sekali ni kita meleh unta, kata dia. Kita sembelih unta lah, molek. Boleh jamu orang ramai suka, pasal suka. Aisyah kata la balis sunnah afdal. Lil ghulam syatan walil jariyah syatun wahidah. Dak dia kata sunnah. Hak tu hak molek. Kalau anak jantan 2 ekor kambing ataupun biri. Anak tina seekor. Padahal kita kata kalau kita buat tidak kau dengan kita jamu orang lebih banyak tu boleh pahala banyak kan? Dah maksud molek nak jamu apa? Tak boleh. Kerana aku suka dapat anak ni orang panggil ngekoh dia kena ikut cara sunnah. Kalau tidak tak boleh. Lepas tu kalau kita kata tak cukup dah mari ramai, itu bab lain. Kita boleh beli daging untuk nak niat ngekoh. Tak boleh. Niat ngekoh seperti Nabi SAW ajar. Lepas tu kalau kita nak tambah suku pula, tak apa tu bukan tak boleh. Bukan hak 2 ekor tu cukup tak cukup pun 2 ekor. Siapa dia kata lagu tu nya. Hak tu tak apa, nak tambah pun banyak lagi. Saya kau tahu tapi nak tukar tak boleh, tukar tak boleh. Kena buat hak tu sunnah. Banyaklah contoh-contoh yang lain, banyak contoh. Tak boleh maknanya kita nak mana-manda. Sebab kita kata kita darah tinggi, lemah jatuh, doktor beri ubat. Ubat ni makan lepas makan. Lepas tu makan 3 kali sehari. 2 butir sekali-sekali makan. Kita kata dah ubat molek, penyakit aku kan? Penyakit darah tinggi, penyakit lemah jatuh. Bapanya dah muka doktor aja. Ubat dia ni, ubat dia. Bapa kalau kita makan banyak? Kita makan 3 butir. Ikut kita nak makan dulu ke tak? Sebelum makan tak boleh buat lagu tu, bahaya ke diri kita sendiri. Bahaya ke diri kita sendiri. Lagu tu lah juga sunnah ni. Sebab tu dia suruh jaga. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Apa dah kita kata subhanallah molek banyak lah 100 ke 1000 apa. Dah kita tak ada nak pergi mana ni lepas maya. Tak boleh. Dan Nabi SAW kata gitu-gitu. Kita tak boleh nak mana-mana. Sebab doktor kata 2 butir, kita tak boleh kata 3. Pak kena suruh bangat siap, tak boleh. Nabi SAW ajar Fatimah sebelum tidur, kau tasbih tadi juga, tahmid tadi juga, Allah Akbar juga, tapi dia start Allah Akbar dulu. Allah Akbar dulu. Apa dia tak serupa? Lain pula tu. Allah Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Tidak serupa dengan lepas maya. Apa? Tak tahu. Kita kena ikut lagu tu. Kena ikut lagu tu baru jadi. Gapo-gapo ni dia ikut cara dia baru jadi. Kalau tidak tak jadi. Setengah-setengah orang tu dia mudah-mudah lah dalam kes macam ni. Dia kata ada boleh buat apa-apanya mai teman. Tak boleh. Perkara ibadat tak boleh. Kalau kita reka-reka perkara ibadat tu lah jadi bid'ah tu. Jadi bid'ah. Atau apa panggil bid'ah? Perkara ibadat. Kalau hak dunia tak apa kita nak reka. Reka jelah. Seterusnya tadi juga lebih kurang tu lah juga. Seterusnya Nabi SAW semayang dia rekah lah. Mana kalau tanah pun tak basah setara tu. Jadi mana ambil air semayang ni tidak semesti kena kuat, terutamanya kalau orang tu ada air semayang dah ataupun untuk tajdid wuduk sahaja. Tak perlu kuat, mana sikit sekali tak apa dah. Sekali basuh anggota tu tak apa dah.
Apakah dalam hadis-hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu saja kaki dia tidak basuh? Kalau kita nak terima dengan makna sapu sungguh, maka itu ulama-ulama pakai dengan makna Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada air semayan dah untuk tajdid wuduk saja, untuk nak baru wuduk gitu saja, bukan makna dia batal air semayan tu. Seterusnya lain-lain ni pun lebih kurang itulah. Cuma Dhi Mikhbar, dia kata perawi ni 2-3 hadis ni, Dhi Mikhbar ni siapa dia? Anak saudara Najasyi. Najasyi itulah raja di Habsyah tu, hak masuk Islam. Jadi anak saudara dia ni pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Anak saudara dia ni meriwayatkan hadis ni. Lepas tu akhir sekali Ibnu Mas'ud meriwayatkan, dia kata kami balik dengan Rasulullah pada masa Hudaibiyah. Hadis ini menunjukkan peristiwa ni ketika lain pula. Itulah yang sebab yang kita kata sekurang-kurangnya daripada hadis Abu Daud ni, dan begitu juga daripada lain-lain pun tak gila. 3 ni ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal subuh tertidur. Hudaibiyah, lepas pada tu Tabuk, lepas pada tu Khaybar. Hak lain tak ada. Hikmat dia nya kita sudah sebut dah baru ni. Faqala Bilal, tak apalah. Maknanya if'alu kama kuntum taf'alun, kamu buat seperti biasalah. Tidak kata bila qada ni kena tambah ke bilangan rakaat, tak. Satu, lepas tu kaifiat dia pun jadi lain. Tidak. Serupa tulah semaya tu serupa tulah je. Serupa tulah je semaya. Walaupun pada ketika qada serupa. Hak bezanya niat lah. Beza. Ataupun kalau mengikut setengah ulama tadi, dia kata tak ada. Kalau terlupa ataupun tertidur tadi, serupa juga niatnya pun. Dia semaya subuh lah. Dia semaya subuh. Qala fafa'alna qala fakadzalika faf'alu liman nama aw nasiya. Habislah. Sekat itulah malam ni, wallahu a'lam.